Musuh yang jujur adalah jauh lebih bagus daripada sahabat yang berdusta dan berpura-pura. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Isfirdina Afkar binti Azil Hiza dari SMK Pakar. Kod sekolah saya TEA 1030. Baiklah, berdirinya saya di sini untuk mengupas sedikit sebanyak mengenai sebuah novel yang telah saya baca, terbitan Iman Publication sendirian Berhad, iaitu Selamat Tinggal Purnama strain pertama, novel fiksyen karya penulis terkenal terutamanya di dalam kalangan generasi kini, iaitu Temeh Abdullah. Novel ini telah dicetak beberapa kali. Untuk cetakan pertama, ia dicetak pada Mac 2020 dan di tangan saya ini merupakan novel Selamat Tinggal Purnama cetakan ke-6 yang dicetak oleh Nias Grafik sendirian Berhad. Novel ini telah diterbitkan pada tahun 2020. Ia mempunyai sebanyak 307 muka surat. Ia amat menarik bagi saya kerana sedikit sebanyak meningkatkan motivasi di dalam diri saya. Pada pandangan saya, penulisan Temeh Abdullah jarang-jarang mengecewakan. Melalui buku ini, penulisnya sangat bijak dalam bermain dengan plot. Ia dapat dilihat dengan ketara sekali apabila beliau mengadakan sedikit konflik yang bagi saya membuatkan pembaca tidak merasa bosan. Sebaliknya, sukar untuk berhenti membaca kerana perasaan ingin tahu perkara yang akan terjadi seterusnya. Misalnya, isu pemalsuan identiti dan juga konflik dalaman Latif Purnama diketengahkan. Untuk pengetahuan anda semua, Selamat Tinggal Purnama strain pertama mengisahkan tentang kisah seorang artis terkenal seluruh Asia yang ada segalanya, seperti wajah, suara dan personaliti yang menarik bernama Latif Purnama. Beliau datang dari golongan bawahan dan dibesarkan sebagai seorang yang sangat sopan santun dan baik. Sebagai seorang yang dilihat berjaya dan mendapat pencapaian yang jarang-jarang dikecapi mana-mana Nusaraya sebelum ini dengan perwatakan yang baik, tanpa disedari ada pihak yang mengambil kesempatan ke atas diri Latif Purnama. Ketika berada di puncak kejayaan, Latif mengambil keputusan untuk berkahwin dengan Dr. Ada, seorang doktor perubatan yang mengenali Latif semenjak Latif masih di dunia persembahan jalanan lagi. Namun, perkahwinannya tidak disenangi syarikat Mawar Records yang menerbitkan lagu-lagu dan album Latif Purnama. Seorang yang dikira sahabat baik kepada Latif Purnama merupakan seorang psikopat yang berusaha keras menjatuhkan dan menghancurkan imej Latif Purnama. Ia bertambah menarik apabila kita dapat mengetahui sedikit sebanyak mengenai pengorbanan seorang penghibur yang sering kita lihat di kaca televisyen, media sosial dan sebagainya. Tambahan pula, hidup Latif ini menghadapi konflik prinsip diri dan persahabatan. Beliau sangat cekal mengharungi waktu-waktu sukar dan masih berpegang pada ajaran agama. Meskipun pada zaman itu, ia dipandang enteng oleh sesetengah masyarakat. Dengan ujian yang terpaksa ditumpuhi, dia masih kuat dan berbisik pada diri untuk tidak mengakhiri hidup secara tragis seperti selebriti lain. Penghujung kisah ini, penulis meletakkan unsur suspen kepada para pembaca kerana sambungannya berada pada Selamat Tinggal Purnama strain kedua. Namun, melalui Selamat Tinggal Purnama strain pertama, kita dapat lihat Latif Purnama merupakan seorang yang sangat tabah dan sentiasa berfikiran positif. Bak kata pepatah, buang yang keruh, ambil yang jernih. Inilah apa yang penulis mahu pembaca lihat pada seorang artis terkenal ini lakukan. Beliau cuba sedaya upaya melihat penyakit mental seperti depresi dari perspektif yang baik. Antara babak yang menarik perhatian saya adalah ketika mana Omar, rakan Latif yang berniat jahat itu kegelisahan untuk meneruskan putar balik cerita kerana usaha untuk membela pembohongan itu lebih payah dan meletihkan daripada menjadi jujur. Namun, Latif mengetahui segala apa yang diperkatakan oleh Omar hanyalah penipuan dan direka-reka. Pengajaran yang mampu dipelajari daripada kisah perjalanan hidup Latif Purnama ialah kita sepatutnya berhati-hati dalam mengenali siapa kawan, siapa musuh dan sentiasa tabah dalam menghadapi ujian. Mengakhiri hidup di tangan sendiri bukanlah penyelesaian kepada sesuatu kemaslahatan. Untuk itu, saya berpendapat novel ini sesuai untuk setiap lapisan umur kerana
Perisiannya mampu mengajar kita menghadapi ujian dengan tabah dan menyentuh pelbagai aspek seperti persahabatan, percintaan dan kehebatan seseorang dalam kerjayanya. Saya berharap para penonton boleh mendapatkan novel Selamat Tinggal Purnama stream pertama ini untuk bersama-sama saya mendalami perjalanan kehidupan Latif Purnama ini. Jika kamu ingin mengenal dunia, membacalah. Jika ingin dikenal dunia, menulislah. Ingat, membaca ibarat menambang. Semakin dalam, semakin banyak hal berharga yang dihadapi. Sekian itu sahaja perkongsian saya. Terima kasih.